Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, pada malam ini insya-Allah saya akan membincangkan tentang berkenaan ilmu tauhid. Saya menggunakan rujukan saya, kitab Menjiwai Tauhid Memurnikan Diri. Alhamdulillah, agama Islam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya kebenaran, iaitu cahaya kepada iman, percaya kita dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, berbahagialah bagi mereka yang mengikuti agama baginda Nabi SAW lalu berpegang dengan akidah tauhid, dan malanglah bagi mereka yang terus memilih untuk berpegang dengan fahaman kufur maupun pegangan yang syirik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Surah Luqman ayat 13, yang bermaksud, wahai anakku, janganlah kamu mensyirikkan Allah. Sesungguhnya syirik itu amatlah besar dosanya. Tuan-tuan dan puan-puan, agama Islam menyeru kepada kita kembali kepada fitrah dan realiti, kerana hakikat kewujudan ini sememangnya berdiri di atas konsep tauhid, yakni konsep wahdaniyah. Wahdaniyah ini keesaan kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Oleh yang demikian, Islam mengajar kepada umat manusia akidah yang murni daripada hijab-hijab, agar manusia mampu menyembah Allah yang Maha Esa serta meningkatkan kerohanian diri untuk terus menghirup manisan ma'rifatullah. Para sahabat mewarisi ajaran tauhid dan asas-asas keimanan daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menterjemahkan ke dalam praktikal harian mereka melalui proses tarbiyah dan mujahadah di bawah bimbingan, yakni tunjuk ajar daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tauhid mereka adalah seperti mana tauhid Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu mengenai tauhid adalah amalnya. Mereka menterjemahkan akidah dan keimanan mereka dalam bentuk muamalah harian mereka dengan akhlak-akhlak yang tinggi, sama ada yang zahir maupun batin. Akidah mereka terhadap Allah membawa mereka menghayati sebuah makna kehidupan yang lebih luas, bahkan membawa mereka menghadapkan seluruh tujuan hidup mereka hanya kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Tauhid mereka adalah tauhid amali, yakni tauhid praktikal, bertunjangkan asas-asas akidah Islam yang murni. Di sini saya ingin menyebut tentang
aliran ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Asas daripada ahli sunnah wal jamaah ini dicetuskan, yakni macam ilmu fiqh juga. Ilmu fiqh dia ada mazhab-mazhab dia sendiri, yakni Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Tapi dengan ilmu akidah juga turut sama, ada juga mazhab dia, iaitu yang dipimpin oleh dua ulama terkemuka dalam bidang ilmu akidah, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua imam ini mencetuskan ilmu akidah untuk kita berpegang sehingga hari ini. Oleh yang demikian, risalah ini merupakan ringkasan dan himpunan bagi akidah ahli sunnah wal jamaah yang disusun dengan manhaj para ulama, yang dikatakan dalam hadis Nabi itu sabda Nabi SAW yang bermaksud, sesungguhnya umatku tidak akan berhimpun dalam kesesatan jika kamu melihat perselisihan di kalangan kamu, maka hendaklah kamu mengikuti aswadul azam, yakni majoriti umat Islam. Sesungguhnya sesiapa yang terasing, maka dia akan terasing dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya ilmu tauhid yang disusun oleh golongan Asy'ariyah ini bersifat nazari, dalam rangka untuk menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada awam, namun tanpa proses menterjemahkan apa yang dipelajari ke dalam bentuk penghayatan, maka ianya membuatkan seseorang terus buntu dalam kehidupan. Maka ilmu tauhid nazari ini yang disusun oleh para ulama Asy'ariyah sangat berperanan dalam memelihara akal masyarakat awam daripada salah faham tentang sifat-sifat ketuhanan. Namun begitu, ilmu tauhid nazari bukan semata-mata ianya adalah asas kepada kefahaman yang sahih terhadap sebahagian sifat-sifat ketuhanan, namun tetap tidak berperanan dalam membentuk ketenangan dalam diri seseorang Muslim, dan tidak juga berperanan dalam menguatkan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan menterjemahkan ilmu tauhid secara teori tersebut dalam bentuk penghayatan. Dalam proses menterjemahkan kefahaman ilmu tauhid ini, tuan-tuan, secara teorinya kepada penghayatan adalah dengan jalan menyucikan diri, menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah dan menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah, menunaikan tugas kehambaan kepada Allah. Dalam firman Allah yang bermaksud, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yakni tidaklah diciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadat kepadaku. Di sini ayat ini menekankan supaya kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan ibadah-ibadah sunat, ibadah wajib dan sebagainya. Di sini proses kehambaan ini sangat penting dalam membuat kita seorang menghayati ilmu-ilmu tauhid ini dalam kehidupan. Sesungguhnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna ini sangat mempunyai peranan dalam kehidupan. Namun jika seseorang tidak menghayati pengaruh sifat-sifat Allah dalam kehidupan, dia akan buntu dalam berinteraksi dengan kehidupan
dan akan terus keliru dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini. Kekeliruan dalam memahami kehidupan akan membawa seseorang jauh daripada makna sebenar kehidupan, lalu membuatkan orang tersebut letih dalam menghadapi kehidupan itu sendiri. Oleh kerana itulah, penghayatan terhadap ilmu tauhid ini adalah suatu yang sangat penting dalam membentuk keyakinan dalam diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang hadis tu? Sorry. Di sini tuan-tuan, saya teringat satu hadis dari Sunan Nasa'i dari Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'az bin Jabal ila al-Yaman faqala innaka ta'ti qauman ahlal kitab fad'uhum ila syahadah an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in hum ata'u ka fa'limhum anna Allah azza wa jal iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yawm wa layla. Sabda Nabi yang bermaksud pada satu hari telah Nabi mengutuskan Mu'az bin Jabal ke Yaman. Sesungguhnya datang kepada kamu kaum ahli kitab, maka serulah kepada mereka mengucap dua kalimah syahadat, alla asyhadu an la ilaha illallah anni rasulullah, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka sekiranya mereka terima, maka beritahulah mereka bahawasanya Allah SWT itu memfardukan ke atas mereka solat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, pada setiap pagi dan malam. Hadis ini menceritakan tentang Nabi menekankan dan mementingkan ilmu syahadah itu, iaitu penyaksian, iaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari segi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penghayatan terhadap ilmu tauhid inilah sekurang-kurangnya akan membawa rasa satu kehadiran kita, yang Allah itu hadir bersama-sama kita, iaitu yang kita rasakan Allah itu wujud dalam hati seseorang hamba itu. Bahkan ianya boleh meningkatkan kepada memahami Allah Subhanahu wa taala melalui perbuatan-perbuatannya, mengenal Allah, menyaksikan Allah dengan mata hati dan sebagainya. Ia adalah buah daripada penyucian jiwa dalam rangka untuk menterjemahkan ilmu nazari, yakni ilmu praktikal, kepada tauhid amali, yakni syuhudi. Tarik esok. Baca. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di samping itu juga ia menjelaskan asas ilmu tauhid yang sahih sebagaimana yang disusun oleh majoriti ulama Islam, iaitu Asy'ariyah. Risalah ini juga cuba membahaskan tentang langkah-langkah untuk meningkatkan tauhid dalam diri seorang Muslim, daripada sekadar wujud dalam bentuk-bentuk teori kepada penghayatan terhadap tauhid dalam segenap kehidupannya. Inilah tauhid salafus soleh, iaitu tauhid amali, di mana apa mereka
apa yang mereka tahu tentang Allah. Mereka terjemahkannya dalam bentuk pengabdian kepadanya sehingga mereka mencapai puncak ma'rifatullah dan merasai kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segenap kehidupan mereka. Jadi ringkasan kaedah-kaedah dalam akidah yang digariskan oleh para ulama Islam, khususnya daripada golongan Asy'ariyah, agar orang-orang awam Islam khususnya dapat mengambil manfaat daripadanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka risalah ini dinamakan sebagai Miftah Al-Jannah, atau dalam bahasa Melayunya anak kunci syurga. Penjelasan tentang tauhid yang sejahtera. Ia dinamakan sebagai anak kunci syurga kerana akidah yang sahih adalah merupakan asas untuk seseorang berjaya di dunia dan di akhirat. Tanpa berpegang kepada akidah Islam yang sejahtera, seseorang pasti akan mendapat kecelakaan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan penulis yang fakir, yang penuh kehinaan dan serba kekurangan ini, dan membantu penulis dalam menujunya. Itu dulu daripada pengenalan mukadimah daripada pengarang kitab ini. Jadi seterusnya saya masuk kepada pengenalan ilmu akidah secara umum dulu. Jadi ilmu akidah ini membincangkan tentang 3 pokok perbahasan utama berkenaan dengan akidah Islam. 3 asas yang utama dalam akidah Islam ini. Yang pertama uluhiyat, yang kedua nubuwat, yang ketiga sam'iyat. Uluhiyat ini bermaksud ketuhanan. Ketuhanan tentang bermakna ketuhanan sifat, yakni bermaksud ilmu-ilmu yang membincangkan tentang sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan yang khusus, yang tak nampak di mata kita. Yang kedua nubuwat. Nubuwat ini kenabian, bermakna kenabian. Ilmu yang membincangkan tentang sifat-sifat Nabi, tabligh, amanah, sifat-sifat Nabi. Ketiga sam'iyat, yakni pengkhabaran daripada wahyu. Ini ilmu-ilmu ghaib lah. Ilmu-ilmu tentang perkara-perkara ghaib yang dapat diketahui melainkan daripada pedoman wahyu dari Allah itu sendiri. Contohnya kiamat, syurga, neraka, titian sirat. Ketahuilah bahawasanya setiap orang yang berakal dan baligh wajib mengetahui sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan juga sifat-sifat yang harus bagi Allah. Sifat-sifat yang wajib bagi seorang Rasul, sifat-sifat yang mustahil, dan sifat-sifat yang harus bagi Rasul. Namun risalah ini mengupaskan tentang uluhiyat dalam kesempatan kali ini dalam lapangan tauhid. Ini kerana ilmu mengenai ketuhanan itu sendiri merupakan asas kepada ilmu-ilmu akidah yang lain. Bahkan tauhid itu sendiri berkait rapat dengan ketuhanan itu sendiri. Di sini saya akan membentangkan tentang sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu kita wajib percaya, kita wajib yakin. Dia terbahagi kepada 3. Sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib. Bab yang pertama berkenaan 3 asas akidah Islam. Datuk Yusuf Al-Qarrawi ada menyebut dalam buku beliau berjudul Fusulun fil Aqidah. Sesungguhnya Islam ialah akidah dan amal. Akidah itu perkara pokok dan amal itu cabang daripada akidah tersebut. Ataupun akidah itu ialah benih sedangkan amal itu ialah buah.
Akidah itu adalah benih, sedangkan amal itu ialah buahnya. Jadi bermulalah kita daripada akidah kita, keyakinan kita itu kita pupuk, kita tanam dan kita amalkan sebagai dia akan berkembang menjadi indah. Tanpa akidah yang mana dipanggil oleh Allah, tanpa akidah yang mana dipanggil oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai iman, maka amalan seseorang tidak akan diterima. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا. Yang bermaksud, dan orang-orang kafir itu amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Surah An-Nur ayat 39. Sesungguhnya usul-usul akidah itu ada 3 yang paling utama. Yang pertama, mengenal Allah sebagai Maha Pencipta, Maha Pemberi nikmat dan Tuhan yang disembah, yang mana seluruh kewujudan di alam ini menunjukkan kepadanya sama ada fitrah, akal, maupun tanda-tanda kejadian alam ini sendiri. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 10, Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah, Maha Pencipta lagi, Maha Pencipta langit dan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam ini untuk dikenali oleh makhluk-makhluknya. Jadi Allah membuktikan dalam firman-Nya surah At-Talaq ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله قد أحاط بكل شيء علما. Yang bermaksud, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Allah berfirman lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembahku. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Sayyidina Ibnu Abbas dan sebahagian salaf mentafsirkan maksud menyembahku dalam ayat tersebut kepada maksud mengenalku. Mereka mentafsirkan makna ibadah kepada makrifah, yakni mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makrifah, natijah dari ibadah. Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam ini untuk makhluk-makhluk, terutamanya manusia, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dan menjadi tempat penggantungan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang layak disembah. Hanya dialah sahaja Tuhan yang maha berkuasa dalam memberi pertolongan. Inilah maksud dalam ayat, Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang ketiga, menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala
daripada segala sifat yang tidak sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan sebarang sifat-sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak bersifat seperti sifat-sifat makhluk, dan tiada yang bersifat dengan sifat-sifat Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk, maka dia telah pun tersesat daripada landasan akidah Islam itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'. Yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Perbahasan tentang hukum akal. Pembahagian hukum akal. Yang pertama, wajib aqli, yakni wajib dari sudut hukum akal. Yang kedua, mustahil aqli, yang mustahil daripada hukum akal. Yang ketiga, harus aqli, yang harus daripada sudut akal. Yang pertama, wajib aqli ini sesuatu yang mana akal itu sendiri tidak dapat menggambarkan ketiadaannya. Dalam erti kata yang lain, sesuatu yang wajib dari sudut hukum akal ialah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan ketiadaannya. Contohnya, kewujudan Maha Pencipta. Sesungguhnya wajib bagi hukum akal tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta. Ini kerana akal tidak dapat menerima ketiadaan Tuhan di sebalik alam yang serba tersusun ini. Jadi wajib bagi kita yakin yang Allah ini ada, wujudnya Allah ini. Contohnya alam ini, setiap yang wujud mesti ada penciptanya. Secara hukum akal, kalaulah ada benda tu, maka adalah yang orang yang buatnya. Begitu. Yang kedua, mustahil aqli, sesuatu yang mana akal itu sendiri tidak dapat menerima kewujudannya. Dalam erti kata lain, sesuatu yang mustahil dari sudut akal ialah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal akan kewujudannya. Jadi benda yang mustahil bagi akal, yakni Allah itu lemah, mustahil bagi akal. Mana mungkin Allah itu lemah? Kerana yang tak bernyawa pun Allah boleh hidupkan kembali. Sesungguhnya mustahil menurut hukum akal bahawa Allah yang menciptakan alam ini bersifat dengan sifat lemah. Ini kerana akal tidak dapat terima kewujudan sifat lemah bagi Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Kalau Tuhan lemah, pasti ada yang lebih kuat daripadanya. Kalau begitu, yang lebih kuat daripadanya itulah Tuhan pada hakikatnya. Itu mustahil kerana Allah lah satu-satunya Tuhan lagi maha berkuasa. Bagaimana kita nak membuktikan Allah itu lemah, sedangkan bumi ini diciptakan tidak bertiang? Bagaimana kita boleh mengatakan mustahil bagi Allah itu lemah? Yang ketiga, harus daripada sudut akal, sesuatu yang mana akal itu sendiri dapat menerima kewujudan ataupun ketiadaannya. Dalam erti kata lain, sesuatu yang harus dari sudut akal ialah sesuatu yang dapat diterima oleh akal akan kewujudan ataupun ketiadaannya. Contohnya, kewujudan atau ketiadaan seseorang manusia bernama Zaid. Sesungguhnya akal dapat menerima sama ada Zaid itu wujud ataupun tidak wujud sama sekali. Peranan akal dalam menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan kemustahilan
bagi Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan akal ini dengan penuh keistimewaan kerana mampu mengenal sebahagian sifat-sifat kesempurnaan Allah dan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Kerana itulah sunnatullah. Dakwaan bahawa pendekatan logik akal yang sejahtera tidak boleh membawa kepada sebahagian sifat-sifat Allah adalah suatu perkataan yang dusta, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menggunakan pendekatan tersebut melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Maksudnya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Ayat ini secara jelas menunjukkan antara kepentingan akal dan peranannya dalam menyingkap sebahagian daripada hakikat kebenaran yang melibatkan bab ketuhanan. Islam tidak pernah menafikan keistimewaan akal yang mampu mencapai sebahagian daripada kunci kebenaran. Oleh kerana itulah Al-Quran sering menyeru agar manusia menggunakan akal mereka untuk berfikir tentang kebenaran yang dibentangkan oleh Islam. Tidak sebagaimana agama lain yang bersikap menolak peranan akal sehingga membawa kepada pelbagai ajaran ketuhanan yang tidak dapat diterima oleh akal yang sejahtera. Islam mengajarkan sebuah akidah yang sejahtera, yang mana akidahnya dapat diterima oleh akal dan fitrah yang sejahtera, lalu menjadi hujah kepada mereka yang tidak menggunakan akal sehingga sanggup menolak prinsip ajaran dan akidah Islam yang murni. Jadi sekian itu dulu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan saya. Jadi sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.